Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang saya muliakan, pengurusi masjid, Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa Masjid, dan tuan-tuan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Tidak ada pun juga pada sahabat sini, Al-Qadir Dr. Mansur, teman seperjuangan dululah, dan juga para tuan guru ustaz yang ada pada malam. Jadi alhamdulillah pada malam ini dapat sama-sama kita berjemaah, dan insya-Allah dalam masa yang singkat bersama-sama berkongsi ilmu, bermuhasabah diri. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati dan merahmati kita semua insya-Allah. Tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana disebut oleh pengurusi tadi, program kita pada malam ini adalah ada kaitan dengan ibadah solat. Dan selepas ini ada program pelancaran kempen solat berjemaah. Jadi makanya pada malam ini saya akan bicarakan perkara yang berkaitan dengan solat. Tapi nak kempen tuan-tuan ajak solat berjemaah ni, tuan-tuan dah solat berjemaah dah. Ini rasanya jemaah tetap lah. Jadi bermakna kita kempen ni, kita kena buat kempen keluar lah. Lepas ni lah yang tak semua jemaah. Ini alhamdulillah kalau saya cakap suruh semua jemaah, tuan-tuan aku rasa hai ustaz ni pun dah hadir berjemaah ni, nak suruh jemaah. Sebagai contoh lah, sebagai contoh ini orang jemaah tabligh sebagai contoh kan, kampung yang ada sini. Dia datang rumah Tok Imam. Assalamualaikum, jom kita semua jemaah rumah Tok Imam. Apa perasaan Tok Imam? Perasaan hati Tok Imam sebagai contoh. Jadi maknanya dakwah ni tetap kita kena teruskan. Kerana apa? Kerana yang hadir pun kita belum tahu bahawa kita akan istiqamah solat berjemaah. Sebab itulah kalau kita ni sebagai orang Islam, orang beriman, kita tetap berdoa kepada Allah SWT. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Kita tetap berdoa walaupun kita dah beriman, kita dah ada di masjid, kita dah berjemaah, tapi kita kena berdoa. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Tetapkanlah kami di atas agamamu dan di atas ketaatan kepadamu. Jadi bermakna kita yang berada pada landasan dah cantik dah, kita belum tahu akhir hayat. Sebab itu manusia ini bukan dinilai permulaannya, manusia ini dinilai pada khawatimnya, pada penghujung. Jadi justru itu, apabila kita menyebut tentang solat, dan sesuai pula kita berada pada bulan Rajab, dan insyaAllah kita nak masuk bulan Sya'ban dan seterusnya Ramadan, maka justru itu kita memerlukan satu rangsangan, dorongan supaya kita kekal istiqamah dan bertambah amalan. Dan sesuai juga kita ni dah masuk tahun 2024. Maknanya baru saja kita menyambut tahun baru. Hari ini dah 18 hari bulan 18 hari bulan Januari. Sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, berubahnya tahun, tak kira tahun tu tahun Muharram tu, bulan Muharram tu, ataupun tahun Hijrah tu, ataupun tahun Masihi, tapi berubahnya tahun, berubahnya hari, berlaku perubahan masa, semuanya itu akan mengingatkan
kepada dirinya bahawa dia sudah hampir kepada kematian. Sebab itulah Allah SWT sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru man tadhakkar. Bukankah kami panjangkan umur kamu yang akan menjadi satu ingatan kepada mereka yang mahu mengambil peringatan. Dalam tahun lepas umur 60, tahun ni cuma pakai contoh 61 gitu. Jadi bila berubahnya umur, maka dia menjadi satu peringatan bahawa kita akan hampir dengan kiamat kecil, iaitu kematian. Ini sewajar ini yang patut kita ingat. Malah perubahan masa ini bukan sahaja berkaitan dengan kiamat kecil, tapi dia juga berkaitan dengan kiamat besar. Sebab itulah Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman. Tidak akan berlaku kiamat sehingga masa menjadi dekat. Setahun dirasakan sebulan, sebulan dirasakan seminggu, seminggu dirasakan sehari, sehari dirasakan satu sa'ah, dan satu sa'ah, satu jam itu dirasakan seperti seolah-olah daun kering yang dimamah oleh api begitu cepat terbakar. Jadi bermakna bila berubahnya masa ni, contohnya hari ni hari apa? Hari ni hari Khamis, dah malam Jumaat dah. Padanya kita baru rasa hari Isnin mula kerja ni dah hujung dah nak habis minggu kerja. Kalau wajar mungkin besok nak balik kampung dah. Tapi akhirnya kita bercuti 2 hari pula, Isnin pula. Umur kita sebagai contoh, baru kita rasa 40 tahun, sekarang ni dah 50. Ataupun dulu dah kemarin 50, sekarang ni dah 70 sebagai contoh. Saya berkuliah di sini, saya ingat dulu, tak silap saya dah pernah kuliah saya minggu yang kat sini dulu. Kalau tuan-tuan masih ingat, ketika itu janggut saya putih, janggut saya hitam lagi. Tapi rupanya jumpa orang sini sama putih belaka rupanya. Maknanya perubahan itu berlaku cukup cepat. Para ulama menyatakan masa menjadi begitu pantas itu mempunyai 2 makna. Pertama, pantas itu kita hilang barakah, hilang barakah dalam kehidupan kita. Badannya dari celik mata tadi sampai pejam mata malam ni, berapa banyak saja amalan kita dapat. Kadang-kadang orang celik mata tu pun dia tak dapat keberkatan. Kenapa? Dia tak baca doa pun celik mata. Sebab apa? Sebab patutnya bila kita celik saja mata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, tu dapat pahala. Jadi kalau kita celik pagi dia tak baca, tak dapat dah. Kita masuk bilik air, baca lagi, tengok cermin, baca lagi, lepas berwuduk, baca doa lagi, sembahyang tahajud. Kalau tak tahajud pagi tadi, tak dapat dah. Jadi berapa waktu kita dapat barakah. Kemudian kita solat subuh, solat zuhur, solat maghrib, solat isyak. Banyak dah tu. Yang 5 waktu kita solat. Dalam 5 waktu ni, waktu mana sembahyang kita benar-benar diterima oleh Allah SWT? Kita sembahyang maghrib tadi, berapa persen sembahyang kita khusyuk kepada Allah SWT? Itu muhasabah untuk saya tu. Mungkin kita khusyuk Allahu Akbar takbir je, tapi pada tu tak orang ingat benda lain. Yang ingat pula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berapa banyak sembahyang kita tu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berubahnya masa mengingatkan kita kepada masa begitu pantas, dan maksud masa begitu pantas itu yang pertama ialah qillatul barakah, kurangnya berkat. Dan yang kedua maksudnya ialah memang masa itu dari segi fizikalnya, dari segi alamnya memang sedang bergerak begitu panas. Dan ini adalah merupakan tanda qiyamah al-kubra, kiamat besar itu semakin dekat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, oleh sebab itu kita perlu mengambil berat tentang solat kita. Kerana apa? Kerana kita bimbang ramai orang yang solat
tapi tidak menambah kepadanya melainkan makin jauh daripada Allah SWT. Dengan terima. Sebagaimana Nabi SAW juga bersabda dalam bab puasa, kam min sha'imin, berapa ramai orang yang berpuasa Ramadan setiap tahun, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Dia tak dapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Jadi justru itu solat dan ibadah-ibadah lain yang diperintahkan oleh Allah SWT semuanya mempunyai fungsi dalam kehidupan manusia. Para ulama menyatakan fungsi ataupun matlamat ibadah ini sebagai maqasidus syariah, matlamat syariah. Kerana Allah SWT tidak memfardukan satu ibadah melainkan ada sebab. Contohnya macam ibadah puasa yang nak kita sambut nanti. Allah SWT beritahu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, difardukan kepada kamu ibadah puasa seperti mana difardukan kepada umat yang terdahulu, semoga kamu bertakwa. Itu tujuannya. Adapun ibadah solat, yang kita nak mengagungkan solat. Kalau di Kelantan, tak silap saya, bulan Rejab ni bulan solat, bulan solat. Ya, supaya orang sedar tentang kepentingan ibadah solat. Allah SWT berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah daripada perkara fahsya dan munkar. Itu fungsi solat. Jadi dengan solat kita boleh menjauhkan diri daripada perkara yang dimurkai oleh Allah SWT. Para ulama menafsirkan ayat ini tadi. Apa maksud fahsya dan apa maksud munkar? Kedua-duanya maksiat. Kedua-duanya adalah terlarang. Tetapi fahsya ialah yang berkaitan secara lebih khususnya berkaitan dengan munkar ataupun maksiat berbentuk seksual. Wal munkar yang selain daripada itu. Jadi sebab itu pada hari ini kita lihat fungsi sembahyang itu tidak berfungsi dengan sebaik. Sebab itu para ulama dia telah menyatakan bahawa solat ini ada ciri-ciri keistimewaan. Antaranya ialah as-salatu fariidatun ala kulli muslimin balighin aqilin. Pertama sekali disebut oleh para ulama. Solat ini adalah merupakan satu kefarduan yang paling tinggi dan difardukan kepada setiap muslim yang baligh, yang berakal. Dan para ulama memberikan tafsiran apa makna solat. As-salah ad-du'a. Solat itu sebenarnya adalah doa dari segi lughat dan bahasa. Jadi bila kita sebut solat, dia adalah doa. Kerana apa? Dari segi istilahnya sembahyang kita doa. Kerana daripada mula kita solat sampailah kita sebelum ataupun memberi salam, semuanya adalah doa. Kita bermula dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kita mula dengan doa iftitah. Kita membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu di dalamnya adalah doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dan Al-Fatihah itu sendiri sebenarnya mengajar kita adab berdoa. Apa adabnya? Jadi kalau kita nak minta dengan Allah SWT, mulakan dengan apa? Bismillah dulu. Kemudian Alhamdulillah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Selepas kita sebut nama Allah, kita puji Allah, kita ikrar kuasa Allah, kita nyatakan hanya kepada Allah sahaja yang nak kita sembah, baru kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu adab berdoa.
Dan kalau kita lihat lagi dalam suratul Fatihah itu, kita diajar bukan saja berdoa untuk kebaikan kita, tapi kita kena berlindung daripada musuh-musuh yang telah dinyatakan oleh Allah SWT. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah Ta'ala tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus? Jalan orang yang dikurniakan nikmat. Siapa orang yang dikurniakan nikmat? Alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ini jalan orang yang lurus. Jalan lurus siapa? Jalan para nabi. Jalan siapa lagi? Orang yang membenarkan ajaran Nabi SAW dan para nabi yang dahulu. Wasyuhada, dan orang mati syahid. Wassalihin, dan orang-orang soleh. Inilah jalan orang yang digunakan nikmat. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai. Para ulama menafsirkan antara golongan dimurkai ini ialah golongan Yahudi. Kenapa Yahudi dimurkai? Kerana Yahudi ini mereka bersikap menentang para nabi, mempersendakan Allah SWT. Bahkan mereka juga terlibat membunuh para alim ulama dan para nabi mereka. Jadi sebab itu mereka digelar sebagai al-maghdubi 'alaihim. Ketika Allah SWT mengizinkan Bani Israel yang sesat di padang pasir masuk ke dalam bumi Jerusalem, bumi Baitul Maqdis, apa yang mereka buat? Sedangkan mereka dah letih, mereka dah susah, mereka payah. Kerana apa? Sesat di padang pasir. Bila Allah Ta'ala izinkan masuk ke dalam bumi Al-Aqsa, mereka menongging-nonggingkan punggung mereka, mempersendakan Allah SWT. Sebab itu mereka digelar sebagai Al-Maghdubi 'alaihim. Malah mereka ini menunjukkan kedegilan mereka sampai hari ini. Dan golongan Yahudi ini adalah satu-satunya golongan yang begitu degil, dan mereka boleh buat apa sahaja perkara walaupun perkara tersebut bercanggah dengan akal dan kuasa manusia. Sebab itu di Palestin hari ini bagi contoh, tak pelik mereka boleh membunuh anak-anak kecil, mereka boleh membunuh wanita yang mengandung, mereka boleh sembelih saja orang-orang kampung, tak kisah. Mereka tak berhirau. Bahkan kita tengok dalam TikTok, bila mereka berkomunikasi dengan orang Arab, wanita-wanita Yahudi ni, dia boleh kata, saya akan bunuh awak semua orang Palestin. Dia boleh cakap macam tu je. Kerana apa? Kerana mereka adalah golongan Al-Maghdubi 'alaihim. Dan Yahudi yang ada sekarang ini, Israel Zionis, mereka sebenarnya adalah tentera Al-Masih Dajjal. Tentera Eropah pun komen. Kenapa? Kerana mereka ni bukan berperang dengan Hamas, tapi berperang dengan orang kampung. 24,000 mereka sembelih begitu saja. Hampir semua masjid di Palestin dirobohkan, diletupkan. Hospital dibom, wartawan dibunuh, melanggar undang-undang peperangan antarabangsa. Ada siapa yang boleh lawan? Tak ada. Inilah sebenarnya tentera Dajjal. Sebab itu Allah SWT minta kita bukan saja kita berdoa supaya kita dikurniakan jalan yang lurus, jalan orang yang dikenakan nikmat. Kita juga berdoa ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai, waladdallin, dan bukan jalan orang yang sesat. Siapa jalan orang sesat? Iaitu golongan Nasrani, golongan Kristian yang mana mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi justru itu kedudukan solat ini sangat tinggi. Kerana apa? As-solah itu adalah ad-du'a dari segi dua. Tapi dari segi istilahannya ialah solat itu ialah ibadah yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kita. Jadi apabila solat ini adalah merupakan kefarduan,
maka kita mesti memelihara solat khusyuk supaya fungsinya dapat kita rasa. Antaranya ialah kita kena jaga dalam solat ni, kalau mengikut Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau membagikan bahawa solat ini ada rukun fi'li, rukun qauli, rukun qalbi. Ada rukun perbuatan, ada rukun kata-kata, dan ada rukun hati. Rukun perbuatan, kita berdiri tegak, rukun perbuatan. Kita rukuk, kita sujud, itu adalah rukun perbuatan. Rukun kata-kata, rukun qauli, Allahu Akbar, takbiratul ihram, ustaz-ustaz kita ajar macam. Suratul Fatihah, rukun qauli. Tahiyat akhir, selawat kepada Nabi SAW, memberi salam, itu semua adalah rukun qauli. Kita buka kitab fiqh manhaji, ustaz-ustaz kita ngajar sudah? Ada ngajar kitab fiqh manhaji? Ada kan? Setiap rukun qauli ada syarat sahnya. Contohnya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Apa syarat sahnya? Pertama, mesti disebut dalam bahasa Arabnya dan tidak boleh ditopok tambah. Topok tambah macam mana? Sepatutnya Allahu Akbar. Kalau kita baca Allahu Akbar, dah tambah dah alif mat kat situ, maka dari segi hukumnya menjejaskan takbiratul ihram dan boleh jadi taksir semua. Itu ikut pendapat dalam kitab fiqh manhaji dalam mazhab Syafi'i. Yang keduanya, rukun qauli mesti disebut secara jelas dan didengari oleh orang yang solat itu sendiri. Tapi jangan kuat sangat jadi baca imam pula, terganggu imam. Kita sebut tu Allahu Akbar, dengar bunyi. Begitulah suratul Fatihah. Kalau kita baca suratul Fatihah, kita mesti dengar di telinga kita jelas. Kita membaca tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut tayyibah, asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma shalli ala sayyidina. Kita memberi salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi. Semua itu jelas. Sebab apa? Ini adalah rukun qauli. Sekiranya kita tidak baca dengan jelas, tak dengar di telinga kita, sengaja kita buat, boleh batal solat. Bila batal solat kita, betul lah, ramai orang yang solat tapi solatnya tidak menambah, melainkan dia makin jauh daripada Allah SWT. Adapun yang ketiga, Imam Al-Ghazali sebut ialah rukun qalbi, rukun hati. Kita yang alhamdulillah rukun fi'li mantap lah, rukun qauli kemana, tapi hati kita pula kurang khusyuk kepada Allah SWT. Sebab itu dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah berjayalah orang beriman. Siapakah orang yang beriman? Ciri-ciri yang berjaya ini, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama ialah orang-orang yang khusyuk dalam solat. Jadi para ulama mentafsirkan ayat ini. Ayat ini diturunkan selepas daripada Nabi SAW solat tapi menghadap ke arah kiblat pertama, iaitu Masjidil Aqsa. Tapi Nabi SAW solat menghadap ke Masjidil Aqsa ini, Allah SWT sebut dalam Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami lihat kamu wahai Muhammad, bila solat kamu mendongak-dongak kepala ke langit. Lalu Allah SWT perintahkan, maka hadapkanlah wajah kamu ke kiblat Kaabah yang ditentukan oleh Allah SWT.
Jadi pada peringkat awal Nabi SAW solat, Nabi mendongak-dongak ke langit kerana mengharapkan supaya ditukar kiblat ke tempat lain, kerana kiblat itu ialah kiblat Bani Israil utara. Lalu Allah SWT perintahkan tukar kiblat ke arah Kaabah. Maka selepas itu Nabi SAW bila solat, Nabi pandang ke tempat sujud. Maka para ulama menyatakan antara cara untuk khusyuk ialah dengan kita memandang ke arah tempat kita sujud. Dalam kitab yang ni ada lain lagi kaedah. Antaranya, kalau kita solat sebagai contoh, solat seorang diri, eloklah solat di belakang tiang ataupun dekat dengan kita. Kenapa? Kerana kalau kita solat di belakang, orang lalu lalang, akhirnya kita hilang khusyuk sebenarnya. Orang-orang yang datang solat, jangan mengganggu orang lain dengan memakai pakaian-pakaian yang ada gambar di belakang. Itu Allahu Akbar, tengok baju harimau Malaya, ingat pula 40. 40 ni jerantuk jerantuk kita orang 40 tahun. Tapi saya kira okey lah sebab Jordan menang. Saya pernah belajar di Jordan, jadi Jordan menang sokong Jordan pula. Tapi tetap hati harimau layak lah, insyaAllah dalam Bahrain. Jadi bermakna bila kita solat, tengok ada tulisan di belakang, hukumnya makruh. Kerana apa? Mengganggu orang yang solat di belakang. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, itu serba sedikit dia berkaitan dengan faridatus solat. Kemudian yang kedua, kenapa solat ni penting? As-salatu imaduddin alladhi la yaqumu illa bihi. Solat itu adalah tiang agama, yang mana agama tidak akan tertegak melainkan bermula dengan solat. Sangat penting. Sebab itulah dalam pendidikan Nabi SAW beritahu kepada kita, muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin. Suruh anak kamu solat apabila umurnya 7 tahun. Dan pukul atau rotanlah mereka apabila umurnya 10 tahun kalau tak solat. Dan pisahkan antara anak lelaki dan anak perempuan. Ini Nabi SAW beritahu. Berapa ramai di kalangan kita hari ini yang ambil berat tentang solat. Contohnya lah, pagi hari anak kita sekolah tu, berapa ramai yang suruh dia orang solat subuh. Alhamdulillah, insyaAllah jemaah kita juga. Tapi masa saya mengajar tu, mengajar dengan ustaz, ada dua pelajar yang mengadu. Dia nak solat, tapi mak ayah yang kata tak payah. Bila pakai makanan, dia suruh tanya. Bila bulan Ramadan, dia puasa, makcik-makcik kata tak payah puasa lah, nanti susah letih, payah nak belajar. Ini berlakon ni. Berlakon, ini real betul padanya zaman kita. Jadi sebab itu Alhamdulillah Allah SWT takdirkan kita ni hidup dalam kalangan orang-orang yang soleh. Dan kita Alhamdulillah, isteri kita solehah, suami pun soleh, masing-masing tahu kepentingan ibadah solat. Orang yang tahu bahawa solat itu tiang agama, hidupnya diatur dengan solat. Kalau dia bermusyarat pun, dia akan rasa gelisah bila musyarat itu melangkaui waktu solat. Kerana dia tahu Nabi SAW bila ditanya, Ayyul a'mali afdal, wahai Rasulullah, apakah amalan paling afdal? Nabi jawab, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya, itu paling afdal. Kalau dia bermusafir, agenda musafirnya disusul dengan solat. Di mana nak berhenti sembahyang Zuhur, kita di Kuala Lumpur bagi contoh, tolak pagi ataupun tengah hari sikit, kita nak berhenti di masjid Hutan Lipur Lentang bagi contoh, masjid Lentang. Kita dah ada planning dah. Kalau orang yang tidak ambil berat tentang solat, dia bukan fikir nak
Semayang dia fikir nak makan pating kat mana dulu. Golongan-golongan sahabat-sahabat kita yang berkonvoi motor bagi contoh. Jadikan solat masjid itu adalah destinasi utama. Lepas tu barulah santai. Barulah kita dianggap menjadikan solat itu sebagai as-salatu imadud. Kita pernah dengar dahulu, sewaktu Presiden Mesir, apa nama tu yang naik itu, Morsi, Dr. Morsi, bila dia naik menjadi presiden, ketika parlimen sedang berlangsung, masuk waktu zuhur, berhenti sekejap, salah seorang ahli parlimen azan. Dan Dr. Morsi ini dia beritahu, saya nak menghidupkan semula khilafah Islamiah. Satu. Yang kedua, saya nak bebaskan bumi Palestin. Dua benda ni lah menyebabkan dia telah dibunuh, dikuburkan oleh Rasul. Allah tanda bagi sekejap dia minta. Kenapa dia nampak kebesaran solat dan kebesaran Masjid Aqsa sebagai kiblat pertama. Jadi solat ni seperti mana disabdakan oleh Nabi SAW, solat itu adalah Ra'sul Amri al-Islam, kepala segala perkara dalam Islam. Wa amuduhu as-salah, tiangnya adalah solat. Wa dirwatu sanamihi al-jihad, dan benda yang paling tinggi sekali ialah jihad. Kalau kita kata dalam bangunan, benda paling tinggi, menara paling tinggi, itu adalah jihad. Wa iza saqatal amudu saqata ma buniya alaihi. Apabila tiang tadi jatuh semua sekali. Walaupun kita kata Islam itu sebagai asas, jihad yang paling tinggi, tapi kalau tak ada solat, habis semua sekali. Sebab itu dalam Islam ada solat waktu aman, kita ni waktu aman. Ada solat ketika sakit, boleh jamak semayang. Ada solat ketika turun hujan lebat, kita boleh jamak di masjid. Dan ada solat ketika khauf, takut ataupun perang. Dan ketika perang itu ada solat ketika musuh ada di depan tapi belum perang lagi, kita dah perang senjata dah. Ada solat ketika musuh tengah datang nak perang kita, maka ada kumpulan yang berjaga-jaga, ada kumpulan semayang. Dan ada solat ketika berlaku peperangan. Disebut dalam kitab fiqh, ketika berlaku peperangan itu solatlah dalam keadaan apa sekalipun. Kamu tengah meletupkan ke, kamu tengah naik jet ke, kamu tengah naik ke kebal ke, solat. Tapi solat tak boleh ditinggalkan. Hari ni ada orang masuk hospital tak semayang. Kenapa tak semayang ni? Sakit gout. Sakit gout kena semayang. Ada orang masuk hospital tak semayang. Kenapa? Kecil manis. Kecil manis kena, Nabi kena semayang. Sebab apa? Tak lama dah nak mati ni. Jangan tinggal solat. Kita hanya tak boleh solat apabila kita kena disolatkan oleh orang, barulah tak boleh solat. Kalau tengah bangun pula tengah buat sembahyang tu, lagi semua. Jadi solat adalah tiang utama. Mendidik, mentarbiah anak-anak ni kena solat. Kalau anak kita umur 7 tahun, subuh-subuh ni cucu-cucu kita ni, kita gerak dulu. Kalau dia tak solat, tak apa lagi, belum balik. Tapi kalau balik wajib lah. Tapi maknanya kalau sebagai seorang bapa di rumah, kena buat kecoh waktu subuh. Biasanya bapak ni tak bagi, cuma je kecoh. Sebab apa? Bapak ni pun tak tahu juga. Itu masalah. Ini adalah rumrah. Orang perempuan, isteri-isteri alhamdulillah pukul 5 dah bapaknya terus kekal tenang di atas kaki. Bila azan kan, dia tenang lagi, mak dia yang kecoh. Jadi kena ubah sikit, bapak ni kena buat kecoh. Anak-anak jantan kita kena gerak, bangun sembahyang subuh, pergi masjid. Kalau tak pergi, kena garang sikit, marah sikit pada dia. Tunjukkan bahawa solat itu adalah suatu yang sangat besar. Anak-anak ini, kita kalau kita terbiasa tarbiyah dia, kita mengagungkan solat dalam keadaan kita di rumah, dalam keadaan kita di pejabat, dalam keadaan kita bermusafir, dalam keadaan kita beriadah, solat itu menjadi suatu benda yang sangat penting. Akhirnya anak kita dia akan terdidik. Oh, bapaknya
mengambil berat tentang solat. Kerana apa solat itu adalah iman. Orang-orang sahabat kita Hamas di Palestin, mereka bukan sahaja orang yang berjaga solat, tapi mereka adalah hufazul Quran. Luar biasa. Mereka bukan sahaja solat, bahkan amalan-amalan sunat mereka buat. Kita pun kadang-kadang terfikir macam mana 3-4 bulan mereka berperang, macam mana mereka nak sayang, macam mana mereka nak makan, macam mana mereka nak tidur. Rumah habis hancur berkecai belaka. Saya kadang-kadang tengok, kita ni tengok TikTok tu sambil atas katil, sambil makan biskut lagi, tengok dia orang berperang. Tapi dia orang macam mana? Allah, Yahudi yang macam mana dia panjangkan perang ni berbulan-bulan supaya terakhir kita akan jadi sejuk. Kita rasa malas dah. Kita tengok TikTok tu, kita lalu sekali lalu. Kenapa kita pun dah malas? Itulah tujuan Yahudi. Akhirnya kita lupa. Dan Yahudi ni, Zionis ni, biasanya bila Ramadan mereka akan meningkatkan lagi serangan kepada Palestin, dan mereka berusaha untuk merobohkan Masjidil Aqsa. Tapi kita yakin, seperti mana janji Allah SWT, bahawa di akhir zaman nanti orang Muslim akan memerangi Yahudi. Sehingga kan Yahudi ni, mereka punya takut tak ada tempat mereka nak menyorok melainkan di batang pokok, di sebalik pokok, dan di sebalik batu-batu. Tak tempat anak mereka nak bersembunyi. Yang lalu pokok dan batu dia berkata, wahai Muslim, di belakang aku ni ada Yahudi, bunuh dia. Kecuali satu jenis pohon dia dinamakan Barqat. Barqat ni dia ada sebagai pohon Yahudi. Di pokok ni dia akan bersama-sama. Tapi yang selainnya akan bercakap, menyebut. Ini adalah merupakan peristiwa akhir zaman. Dan kita melihat hari ini di Palestin, bagaimana Allah SWT telah menzahirkan kelebihan-kelebihan yang ada kepada pejuang-pejuang Hamas. Bayangkan, Yahudi memiliki persenjataan yang tercanggih di abad, kerana mereka disapuk oleh Amerika. Kereta kebal mereka itu adalah kereta kebal tercanggih di abad ini. Kereta Presenter yang dia beri nama Merkava, apa benda bahasa Arab maka apa orang askar-askar dia paling canggih. Tapi secanggih dia tak boleh diletukkan oleh tentera Hamas yang membuat senjata sendiri. Peluru dia namakan Yasin. Kita hari Jumaat baca Yasin ni, lepas tu kita makannya. Dia orang buat senjata peluru Yasin 105 dan boleh memusnahkan kereta kebal yang paling canggih. Bukan itu saja, mereka boleh meletakkan bom itu dalam jarak kosong, patutnya 500 meter ataupun 200 meter. Tapi bom itu diambil, letak atas kereta kebal, letakkan. Sedangkan kereta kebal yang canggih kereta hari ni, yang kita ada kereta hari ni pun, ya, orang kata kereta-kereta zaman moden lagi ni lah, dia ada sistem apa nama, alarm dia. Kita dekat-dekat sikit dah teng bunyi lah. Ini kereta kebal canggih ni tak boleh dapat detect bom yang diletakkan di kereta kebal. Ini bantuan siapa? Bantuan Allah. Orang-orang yang mati syahid, kita tengok dalam TikTok, tengok dalam video kawan-kawan kita yang berada di sana, ada pemuda-pemuda yang mati syahid, badannya berbau kasturi walaupun dah memakan 2 hari mati. Hingga kan orang bergeput pergi pegang badan itu, sapu ke muka. Kenapa? Bau kasturi. Allahu Akbar. Orang Yahudi yang mati baru 24 jam, tetapi baunya cukup busuk, lebih busuk daripada bangkai. Ini membenarkan apa yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW ketika dalam perang Uhud. Islam ketika itu kita nak kalah. Ya, kerana apa? Kerana ada yang tak dengar cakap Nabi SAW, sehingga Nabi SAW sendiri pun berdarah mukanya,
hingga tersebar berita Nabi SAW turut mati syahid. Dan orang kafir ketika itu mempersedakan Nabi, mana Tuhan kamu? Panggil Tuhan kamu, menangkan kamu hari ini. Tapi Nabi SAW sebut, qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Orang yang mati di kalangan kami masuk syurga, orang yang mati di kalangan kami masuk neraka. Begitu yang berlaku. 24,000 yang mati itu adalah mati syahid. Kenapa mati syahid? Kerana mereka mempertahankan negara bumi suci. Orang Mesir, orang Eropah, semua mereka keluar, sediakan penempatan. Orang Gaza keluar, kami dah sedia penempatan baru ni, jangan biarkan kamu dibunuh. Tapi orang Gaza tak mau keluar. Kenapa? Nak mempertahankan bumi Gaza. Kalau mereka keluar, hampir setiap inci bumi Palestin dijajah oleh Yahudi. Tapi mereka mempertahankan diri. Yang wanita dibunuh, orang tua dibunuh, anak-anak ramai ribuan mati. Mereka semua mati syahid. Kenapa? Mempertahankan agama Allah, mempertahankan bumi suci Al-Quds. Ini tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Sebab itu hari ini Yahudi dia berusaha dalam ucapan Abu Ubaidah yang terbaru tuan-tuan dengar. Dia beritahu Yahudi sekali, mereka berusaha untuk merobohkan semua masjid di bumi Gaza. Kenapa? Kerana kekuatan Islam tetap pada masjid. Dulu pernah berlaku masa zaman Syekh Ahmad Yassin dulu. Orang Palestin mereka tersempak dengan seorang Yahudi yang datang ke masjid. Bila waktu solat dia datang ke masjid, meninjau masjid. Dan ditanya, kenapa datang ke masjid ni? Lalu Yahudi dia menjawab, kami dimaklumkan orang Islam akan bangkit, tapi tanda kebangkitan itu adalah pada masjid. Kalau orang Islam boleh sembahyang penuh masjid majlis Jumaat, nescaya kami akan kalah di bumi Palestin. Jadi orang tahu kekuatan itu di mana? Di masjid. Sebab tu hari ini dia robohkan masjid, robohkan rumah Allah SWT. Tetapi orang Islam di Palestin, walaupun masjid dia roboh, walaupun mikrofon tak ada, tapi mereka tetap melakukan azan dan melaksanakan solat berjemaah. Bayangkan kita dekat Ramadan, tengok bangunan baru dah ni nak menyambut Ramadan dah ni. Mereka nak menyambut Ramadan, mana masjid? Mana musallahnya? Habis mereka Allah. Tapi kekuatan itu adalah pada solat berjemaah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya tidak mau cakap panjang. Jadi kesimpulannya, solatnya adalah merupakan kiamat. Dia bermula daripada kita sebagai bapa. Jadikan solat itu sebagai suatu perkara yang besar dalam kehidupan. Kalau tuan-tuan ini ada di kalangan pengetua atau guru besar, ada ke? Ada pengetua sini? Ada? Tak ada? Maka kita jadikan sekolah kita sekolah yang melakukan solat. Kalau kita sebagai seorang profesor ada, dekan dia apa, kita kena buat kecoh supaya orang nampak kita menjadi solat besar. Kalau kita terlibat di jabatan-jabatan kerajaan sebagai pengurusan tertinggi sebagai contoh, setiap event yang kita nak buat, contohnya pengurusan tinggi buat team building, contohnya pergi ke mana, ke Taman Negara Jerantuk bagi contoh 3 hari 2 malam, pastikan kita yang membuat dasar masukkan solat sebagai agenda besar. Seingat saya lah, masa saya tugas UMP dulu, kita panggil Profesor Dr. Fadil Kamsa dan begitu. Saya diamanahkan untuk buat tentatif. Jadi kita buat tentatif itu solat agenda utama dan solat kita ambil attendance. Seperti bersolat ambil attendance, solat pun kita ambil attendance. Ramai orang marah tu, Ustaz, solat ni hak peribadi dia kata. Kita kena agenda kan, supaya biasa kita buat tentatif program, kita buat bersolat pertengahan 1, pertengahan 2, solat 1, solat 2, rehat, pendiri, solat.
makan. Jadi solat rehat ni digabungkan dalam satu. Padanya itu masing-masing pilihan. Tapi solat itu mesti diajarkan. Supaya masyarakat kita menjadikan solat itu perkara yang utama, dan insya-Allah seperti mana disebutkan tadi, orang Yahudi cukup takut kalau masjid ini solat subuhnya seperti solat Jumaatnya. InsyaAllah Islam akan kembali. Di Pahang ni ada satu masjid yang saya selalu pergi, di Masjid Temerloh Jaya. Masjid Temerloh Jaya kalau kita pergi waktu subuh sama dengan waktu sembahyang Jumaat. Dan saya rasa Masjid Bukhari ni pun sama ni, insyaAllah. Ya, kita usaha insyaAllah. Sebab masjid dah baru, ruang tu jangan biarkan kosong, biar penuh waktu subuhnya. Kalau waktu malam ni saya rasa tak jadi ukuran, tapi waktu subuh tu yang menjadi ukuran. InsyaAllah kita doa kepada Allah SWT. Ya Allah, ya jadikanlah kami orang-orang yang dapat melaksanakan ketaatan kepadamu dan istiqomah berjemaah di masjid, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk bangun subuh berjemaah, dan bantulah kami untuk bangun solat tahajud. Ya Allah, itu saja yang saya sampaikan. Jazakumullah khairan. Terima kasih kerana memberikan ruang kepada saya untuk berkongsi ilmu pada hari ini. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah SWT. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.